Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakwan bin Abdul Rashid daripada Option Pendidikan Islam Sekolah Rendah, nombor IC 940306036277 dan nombor angka giliran saya adalah 202229240025. Akan membentangkan projek untuk subjek falsafah yang bertajuk hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru dengan perkembangan pendidikan di Malaysia kini. Baiklah, antara isi kandungan yang akan saya bentangkan dalam projek ini adalah sedikit pengenalan kepada falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru, seterusnya perkembangan pendidikan di Malaysia masa kini, dan seterusnya analisis falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru ke dalam sistem pendidikan masa kini, kesimpulan dan rujukan yang akan saya gunakan dan yang telah saya gunakan dalam projek ini. Baiklah, sedikit pengenalan untuk projek ini. Bidang pendidikan di Malaysia, kalau kita tengok hari ini, terus berkembang dari hari ke hari. Selari dengan perkembangan ini, terdapat tonggak-tonggak yang memainkan peranan dalam memastikan perkembangan pendidikan di negara kita ini berjalan dengan lancar dan bersepadu. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyatakan hasrat bagi perkembangan pendidikan melalui falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah falsafah pendidikan kebangsaan di negara kita Malaysia? Untuk ini, jom kita lihat amanat daripada Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 2019 oleh Dr. Mazli Malik. Pada amanat Menteri Pendidikan Malaysia tadi, dapat saya simpulkan bahawa dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu terdapat beberapa unsur, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah merupakan satu dasar kepada pendidikan negara. Seterusnya, ianya adalah hala tuju kepada sistem pendidikan Malaysia untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jeris, jasmani, rohani, emosi, intelektual serta sosial. Ianya juga adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri, berupaya memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat serta negara. Dan unsur yang terakhir adalah falsafah pendidikan kebangsaan ini menggariskan segala pemikiran, istilah, prinsip pendidik untuk menjadi suatu entiti yang jelas dan logik. Jadi, apa itu falsafah pendidikan kebangsaan? Falsafah pendidikan kebangsaan dapat saya simpulkan ianya adalah satu tonggak dalam bidang pendidikan di Malaysia yang mana ianya bermatlamatkan perkembangan semua aspek jeris secara menyeluruh dan harmonis dalam usaha membina model insan yang selaras dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, kita pergi pula kepada falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru berbunyi seperti berikut. Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Daripada falsafah pendidikan guru yang telah saya sebutkan tadi, dapat kita pecahkan kepada beberapa elemen. Elemen pertama, berpekerti mulia. Seterusnya, berpandangan progresif dan saintifik.
bersedia menjunjung aspirasi negara, menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Baiklah, untuk elemen pertama, berpekerti mulia. Dapat kita faham dekat sini bahawa seorang guru mestilah mempunyai sahsiah yang baik. Macam mana mempunyai sahsiah yang baik? Boleh dikatakan mempunyai sahsiah yang baik apabila seorang guru boleh berbudi bahasa, bersopan santun, berdisiplin, bermoral dan sebagainya yang menurut pandangan kita adalah baik di sisi masyarakat. Selepas itu, guru juga hendaklah berpandangan progresif dan saintifik. Macam mana untuk berpandangan progresif dan saintifik? Kalau kita lihat pada zaman sekarang, peralatan teknologi dari hari ke hari semakin berkembang, semakin canggih. Oleh itu, seorang guru mestilah berkembang mengikut peredaran zaman yang kini memberi penekanan kepada sains dan teknologi. Dan seorang guru juga haruslah berusaha agar tidak ketinggalan dari segi profesionalisme mereka. Murid-murid juga kalau kita lihat hari ini banyak mengetahui tentang teknologi terkini, memandangkan ianya hanya di hujung jari. Tekan sahaja, semua dapat. Jadi, seorang guru mestilah lebih lagi terkehadapan berbanding murid-murid. Seterusnya, seorang guru juga hendaklah bersedia menjunjung aspirasi negara. Bagaimana menjunjung aspirasi negara? Sebagai seorang guru, kita hendaklah menghayati aspirasi negara yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kemudian berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara. Elemen seterusnya dalam falsafah pendidikan guru adalah menyanjung warisan kebudayaan negara. Untuk poin ini, seorang guru hendaklah menghayati warisan kebudayaan negara kita yang unik, yang mana ianya telah diwarisi oleh nenek moyang kita sejak turun-temurun lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan memupuk sifat bangga dalam kepelbagaian budaya yang terdapat di negara kita ni ke dalam diri murid-murid. Seterusnya menyemai sifat patriotism dan pencintakan negara dalam mereka, dalam diri murid-murid serta diri guru-guru sendiri juga. Seterusnya, seorang guru juga hendaklah menjamin perkembangan individu. Untuk elemen ini, guru hendaklah memainkan peranan dari segi perkembangan diri dan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek jeri. Jika seorang guru tidak dapat menunjukkan teladan yang baik, macam mana seorang murid ingin mengikut teladan guru-guru mereka? Oleh itu, seorang guru haruslah terlebih dahulu menunjukkan teladan yang baik, menunjukkan perkembangan yang menyeluruh dari segi aspek jeris. Dan elemen terakhir adalah seorang guru mestilah memelihara sesuatu masyarakat yang bersatu padu, berdemokratik, progresif dan berdisiplin. Adalah menjadi tanggungjawab seorang guru sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara. Dan seorang guru hendaklah juga berusaha agar masyarakat dapat mencapai aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, seterusnya, jom kita lihat perkembangan pendidikan Malaysia di masa kini. Saya mengambil 3 program sahaja yang terkini, antaranya adalah Pelang Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 sehingga 2010, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
PPPM 2013 sehingga 2025, dan yang ketiga adalah dasar pendigitalan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, ayuh jom kita pergi satu persatu kepada pelan pembangunan atau perkembangan pendidikan Malaysia di masa kini. Yang pertama, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 sehingga 2010. Pertamanya ianya adalah untuk membina sebuah negara bangsa. Pembinaan negara bangsa bagi sesebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia adalah amat penting. Terutamanya dalam era globalisasi sekarang ini yang mana membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat, modal serta manusia, tetapi ianya juga membenarkan pengaliran sistem nilai, budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara. Fokus utama dalam membina negara bangsa adalah mencakupi usaha-usaha seperti memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan dan integrasi nasional serta menjadikan ianya sebagai satu bahasa ilmu. Seterusnya, pelan ini juga adalah dibangunkan untuk membangunkan modal insan dalam rakyat Malaysia. Pembangunan modal insan ini adalah bertujuan untuk memastikan anak bangsa Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran yang tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan yang akan dibina di negara kita. Seterusnya, pelan pendidikan ini juga adalah untuk memperkasakan sekolah kebangsaan. Dalam PIPP, tumpuan memperkasakan sekolah kebangsaan diberi tumpuan kepada sekolah rendah. Ini kerana sekolah rendah berperanan penting sebagai tapak untuk menyemai serta memupuk perpaduan di antara kaum dari peringkat awal persekolahan lagi. Seterusnya, pelan ini juga dibangunkan dalam usaha untuk merapatkan jurang pendidikan di antara luar bandar dengan bandar. PIPP bakal merapatkan jurang pendidikan antara lokasi dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar di seluruh negara. Kalau tengok, pelan ini adalah untuk memberikan kesamarataan dalam bidang pendidikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Seterusnya, pelan ini juga adalah untuk memartabatkan profesion perguruan. Maksudnya, guru-guru yang baru mendapatkan pengajian perguruan dari maktab atau institusi pengajian tinggi akan diwajibkan berkhidmat di kawasan pedalaman dahulu tanpa sebarang pengecualian. Tetapi, kelebihan juga kepada guru-guru baru ni sebab mereka disediakan allowance dan banyak kemudahan yang disediakan bagi mereka dalam dalam usaha untuk memartabatkan profesion perguruan mereka. Dan akhir sekali, pelan induk pembangunan pendidikan Malaysia ini adalah untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di Malaysia. Hal ini adalah bagi melonjakkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan dalam sistem pendidikan negara. Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk mengadakan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang lebih tepat serta bersesuaian dengan ciri dan keperluan kluster institusi pendidikan yang ada, iaitu mengikut bidang khusus niche areas masing-masing. Dan ianya juga adalah bertujuan untuk membuktikan keupayaan sistem pendidikan negara di samping membantu usaha sama untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Selepas itu, kita ada juga pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025. Dalam pelan ini,
ianya mengandungi aspirasi 6 ciri yang mana guru hendaklah menerapkannya ke dalam diri murid-murid dan murid-murid perlu mencapainya dalam tempoh 13 tahun persekolahan. Antara aspirasinya ialah berpengetahuan tinggi, mempunyai kemahiran berfikir, mempunyai kemahiran memimpin, mempunyai kemahiran dui bahasa, mempunyai etika dan kerohanian, serta mempunyai identiti nasional. Hal ini dapat kita lihat pada hari ini bahawa guru-guru tidak lagi seperti dahulu. Pedagoginya juga telah berubah seiring dengan hasrat dan aspirasi negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. PPPM juga menekankan hasrat pembangunan negara dengan aspirasi sistem iaitu pertama akses, kedua kualiti, yang ketiga equity, yang keempat perpaduan dan yang kelima adalah kecekapan. Baiklah, untuk mencapai matlamat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025, terdapat 11 anjakan untuk PPPM. Jadi, bagi mencapai aspirasi yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kita memerlukan 11 anjakan utama. Anjakan pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan yang berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid mempunyai proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Maksudnya dua bahasa lah. Anjakan ketiga adalah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan ke-8, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang telah dibelanjakan oleh Kerajaan Malaysia. Dan yang terakhir, anjakan yang ke-11 adalah meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Baiklah, pelan yang ketiga yang saya rangkumkan dalam pembentangan saya pada kali ini adalah dasar pendigitalan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerajaan, kalau kita lihat sekarang ni adalah dalam rangka pelaksanaan dasar pendidikan digital negara sebagai langkah ke hadapan untuk menyediakan generasi yang fasih digital. Menurut pengarah bahagian sektor sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, Maznah Abu Bakar, dasar itu mempunyai 3 tujuan yang utama iaitu pertama, menyediakan generasi yang fasih digital, kemudian meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional pihak berkepentingan berkaitan dengan kepimpinan dan pengintegrasian teknologi digital dalam pendidikan. Kalau kita lihat hari ini dalam bidang pendidikan, pemanfaatan digital adalah digunakan secara maksimum. Dalam pedagogi terkini juga, kita masukkan elemen-elemen seperti PAK21, KPPB. So, benda ni berkaitan antara satu sama lain dalam dasar pendigitalan Kementerian Pendidikan Malaysia yang hendak dicapai. Walaupun kita lihat di Malaysia ni banyak lagi keterbatasan yang ada, tetapi
kita haruslah melihat perkara ini sebagai satu aspirasi, sebagai satu matlamat yang kita ingin capai supaya bidang pendidikan di Malaysia ni dapat ditingkatkan lagi di mata dunia. Dan tidak peliklah kalau kita lihat pada hari ini, kerajaan banyak membelanjakan banyak dana untuk meningkatkan lagi pemanfaatan digital di sekolah-sekolah dan semua institusi-institusi pendidikan di Malaysia pada hari ini. Baiklah, jom kita lihat sedikit analisis tentang hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru dalam sistem pendidikan masa kini. Untuk pelang yang pertama, pelang induk pembangunan pendidikan PIPP. Hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan rakyat yang berakhlak mulia, seterusnya memperkembangkan potensi individu dan melahirkan rakyat yang berketerampilan. Manakala berkaitan dengan falsafah pendidikan guru adalah guru hendaklah menjamin perkembangan individu. Baik, falsafah pendidikan kebangsaan menggariskan supaya pendidikan Malaysia ni dapat melahirkan rakyat yang berakhlak mulia, memperkembangkan potensi individu dan rakyat yang berketerampilan. Manakala tugas guru pula berdasarkan falsafah pendidikan guru adalah untuk menjamin perkembangan individu itu berlaku secara seimbang dan harmonis kepada semua rakyat Malaysia. Seterusnya, berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Falsafah pendidikan kebangsaan, hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dengan PPPM adalah pendidikan adalah satu usaha berterusan. Seterusnya, ianya juga adalah untuk memperkembangkan potensi individu dan melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan. Dalam berkaitan falsafah pendidikan guru pula ialah guru hendaklah bersedia menjunjung aspirasi negara dan guru hendaklah menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam mendidik. Hal ini kerana Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia banyak menggariskan usaha-usaha untuk mendidik murid-murid berdasarkan aspirasi 6 ciri dan aspirasi sistem yang 5 tadi. Akhir sekali, hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru dengan dasar pendigitalan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Daripada falsafah pendidikan kebangsaan, yang berkaitan dengan dasar pendigitalan adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan meluas, tidak hanya di dalam bilik darjah. Kalau kita lihat dasar pendigitalan ini adalah sangat meluas. Tidak sahaja di Malaysia tetapi seluruh dunia. Hanya kena klik, kita dapat maklumat tentang seluruh dunia. Dan hubung kait pula dengan falsafah pendidikan guru adalah guru hendaklah berpandangan progresif dan saintifik. Guru hendaklah menjadi seorang yang lebih terkehadapan berbanding guru dalam dasar pendigitalan Kementerian Pendidikan Malaysia ini. Baiklah, akhir sekali sebagai kesimpulan, guru adalah peranan yang amat penting dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Seorang guru yang dinamik berperanan dalam membentuk kemenjadian pelajar dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani. Namun, ianya mestilah berpandukan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Sebagai seorang guru yang bertanggungjawab, guru perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan dewasa kelak
Justru, untuk menghadapi cabaran dan tuntutan daripada perubahan strategi PDP dalam bilik darjah, guru hendaklah sentiasa bersiap siaga dan berusaha melengkapkan diri dari masa ke semasa. Dan jelaslah di sini bahawa falsafah pendidikan adalah rujukan utama untuk guru dalam melahirkan generasi yang berilmu dan bersahsiah tinggi, seterusnya menjadi pelapis kepada pimpinan negara pada suatu hari nanti, insya-Allah. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.